Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Makin panas, zalim, kejam dan sebagainya. Itulah kata-kata rakyat Kelantan pada ketika ini yang rasa menyesal kerana memilih kerajaan PAS di negeri Kelantan. Namun apa yang mengejutkan kita, walaupun dizalimi, walaupun tidak ada pembangunan yang jelas, mereka masih memilih kerajaan PAS. Kerana apa sahabat semua? Hari ini dengan kesiannya, dengan cara zalimnya, apa yang berlaku di negeri Kelantan baru-baru ini yang hangat diperkatakan di media sosial amat-amat memalukan. Apabila dikatakan puluhan rumah dirobohkan, ada yang tinggal puluhan tahun di sana, dan dikatakan hanya diberi pampasan 1.000 sahaja. Hebat. Inilah kehebatan kerajaan Parti Islam se-Malaysia, Parti PAS. Jadi menarik untuk kita dengar pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa, saya mau membawakan anda untuk mendengar apa yang dikatakan pencerahan daripada Brother Iswardi ini. Baik. Saya bawakan satu cerita daripada Pantai Timur, tuan-tuan. Kezaliman kerajaan negeri Kelantan yang sekarang ini telah menghalau 5 rumah takhir di sebuah tanah yang sepatutnya yang telah pun didirikan, dibangunkan sejak tahun 19... Atas Paloh, Kota Baru, Kelantan mencetuskan rasa tidak puas hati penduduk. Perobohan rumah di perkampungan Rumah Setinggan, Seksyen 5, Jalan Atas Paloh, Kota Baru, Kelantan mencetuskan rasa tidak puas hati penduduk. Penduduk menyifatkan pampasan berjumlah RM1,500 yang diberikan oleh kerajaan negeri melalui Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan, PKINK, tidak mencukupi. Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Kelantan, Muhammad Izzat Zahrim Muhammad Hanuzi menggesa pemimpin PAS Kelantan supaya berlaku adil terhadap penduduk terlibat. Penduduk mendakwa PKINK gagal menunjukkan surat waran atau kebenaran mahkamah untuk merobohkan 53 unit rumah tersebut. Turut menjadi tanda tanya, penempatan rumah setinggan itu dikatakan mendapat kebenaran Menteri Besar terdahulu. Setakat ini, tiada wakil kerajaan negeri maupun ahli parlimen Kota Baru yang berani tampil memberi penjelasan selepas isu itu tular. Sementara itu, wakil penduduk memberitahu RTM mereka akur berpindah dan meminta tempoh 2 hari. Namun, permintaan itu tidak diendahkan PKINK yang bertindak merobohkan rumah dengan jentolak. Minta lah tempoh kat lawyer PKINK tu 2 hari ke 3 hari untuk pasal proses rumah kita tengah duk roboh. Budak-budak kerja tengah meroboh. Duk atas bumbung pun ada lagi duk buang kayu. Dah tak boleh kata. Kalau mocik je, cakap mocik lah. Kalau mocik boleh dapatkan surat pada mahkamah, baru kita stop kata. Jadi dia teruskan juga roboh. Sedangkan kami dah 2/3 dah roboh bahagian belakang dulu. Cuma yang tinggal bahagian depan ni tak roboh lah. Sebab kalau bahagian depan roboh, kena buat kerja payah. Okey, bila dah dia runtuh macam ni, habislah kayu-kayu yang orang tua kerja dulu, yang cantik yang kata kayu lama ni, dia molek. Kayu belakang tu kurang molek, baru buat. Yang ni yang kita sedihnya. Ini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan saya tunjukkan video ni tadi, kalau tuan-tuan perasan gambar yang dia bawa ni, dia dengan gambar Nik Aziz. Siapa dalam TikTok saya nampak lah. Gambar Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz. Pada 3 Mei 2013, kerajaan negeri telah menjanjikan untuk penduduk Kampung Paloh ni sebuah apartmen. Bagi satu rumah, sebuah apartmen rumah atas Paloh dipanggil. Pada tahun 2013. Pada tahun 2013. Dan ini antara janji-janji yang telah dijanjikan oleh kerajaan negeri Kelantan berkenaan dengan perkara tersebut. Baik. Sebenarnya kalau diikutkan, rumah setinggan di Malaysia ni memang tidak ada hak, tidak ada equitable rights. Tidak ada hak equity di atas tanah yang dinaiki. So kalau anda buat rumah setinggan di atas tanah orang, memang anda boleh dihalau tanpa perlu kepada pampasan. Ini tanah, kita cerita tanah private dahulu. Kita cerita private land. Begitu juga tanah syarikat. Sama juga, still private land walaupun milik anak syarikat negeri. Nah, apa berlaku? Berbeza, contoh di Kuala Lumpur, tak ada beza, sama je. Nah, apa yang berlaku adalah apabila ada janji, kan? Pemindahan rumah setinggan ni bukan benda pelik. Dekat tempat YB Fahmi Fazil sendiri, itu banyak rumah setinggan dahulu.
dekat, kalau kita tengok, tuan-tuan tengok cerita dalam YouTube ada. Cerita Setinggan, cerita lama. Cerita lama itu tu. Saya ingat masa saya kecil saya tengok cerita tu. S. Samsudin berlakon. S. Samsudin. Nama cerita tu cerita Setinggan. Rumah Setinggan tu adalah di kawasan KL. Tuan-tuan tengok kat Gombak, dekat Pantai Dalam, dekat banyak rumah Setinggan. Termasuk di kawasan, termasuk Sabah Sarawak. Now, isu dia adalah bukan masalah dia pampasan satu hal, tetapi janji. Okay? Pada 2013, Kerajaan Negeri Kelantan pada masa itu menjanjikan bahawa tuan rumah yang dipindahkan itu akan mendapat perumahan. Rumah flat lah kita kata. Apartment ke flat tak kisahlah. Dia akan dapat. Sebagaimana yang berlaku dekat Taman Medan. Ada. Tetapi bila masuk tahun yang sekarang ini, rupanya dia tak bagi. Apa yang mereka bagi hanyalah dana atau duit berjumlah mula-mula dia bagi 1,000. Lepas tu dia up jadi 1,500. Menurut penduduk kat Paloh kat situ, rumah tersebut ada yang dibina sejak daripada tahun 20-an. Cuma dia minta geran, bukan dia orang tak minta geran. Cuma kerajaan negeri tak bagi. Okey, itu hak kerajaan negeri. Tak bagi itu terpulang kepada kerajaan negeri. Namun begitu, kalau tak nak bagi in the first place, jangan berjanji. Itu point dia. So, bila janji itu tidak ditepati, bagi 1,500, dalam keadaan tak sampai notis dan sebagainya, tiba-tiba dia terus roboh, di situ timbul isu kekejaman. Tuan-tuan, kita tak ada masalah kerajaan negeri ataupun anak syarikat tu nak pindahkan penduduk. Kerana itu memang tanah milik secara sahnya adalah milik company-company tersebut. Anak-anak negeri tersebut. Itu tak ada masalah. Cuma bila ada janji itu, maka janji itu sepatutnya mereka kena tunaikan. Walaupun janji itu berkemungkinan besar secara kontraknya mungkin tak valid pun. Tetapi itu secara moralnya kita kena tunaikan. Tuan-tuan, Perikatan Nasional bila isu yang berlaku di Kuala Lumpur tempoh hari, bukan main dia gasak tuan-tuan. Inilah Melayu tertindas. Melayu ni telah dihalau daripada bumi sendiri. Melayu tidak ada tanah lagi. Melayu itu, Melayu ini tuan-tuan. Bila masuk dekat negeri dia, hilang cerita Melayu. Bila masuk kat negeri dia ni, hilang cerita Melayu. #Pasik tuan-tuan. Tak ada siapa buat komen tentang benda ni. Lepas tu keluar kenyataan daripada syarikat-syarikat tersebut bahawa mereka memang dah ada hak atas tanah tersebut. Mereka memang boleh ambil. Dan tuan-tuan, kita tak nafikan. Syarikat-syarikat itu mempunyai hak ke atas tanah tersebut. Kita tak menafikan. Tetapi dalam masa yang sama, di mana janji kamu? Di mana janji kerajaan negeri? Yang sekarang ini, yang pada waktu itu, beria-ia kata nak bagi pampasan dalam bentuk rumah kepada penduduk tersebut. Sekarang ini dia tinggal bagi berapa? 1,500. Kalau orang tu ada rumah, mungkin anak dia ada, okeylah dia boleh pindah. Kalau dia tak ada, kalau dia tak ada keluarga, dia nak pergi ke mana? Kan? Dia nak pergi ke mana? Itu satu persoalan yang rakyat Kelantan kena fikirkan. Kenapa kerajaan negeri sekarang, sedangkan mereka berjanji, tak mampu nak bagi? Bukan mereka tak nak bagi, saya rasa lah tuan-tuan. Tapi kerajaan negeri Kelantan tak mampu bagi. Soalan saya, kenapa tak mampu bagi? Yang tu tuan-tuan kena fikirkanlah sendiri. Alright. Jemaah Menteri bincang format baru pengisytiharan harta. Format baru untuk pengisytiharan aset sedang dirangka selaras dengan matlamat kerajaan untuk menggalakkan ketelusan. Garis panduan baru telah diberikan kelulusan untuk memastikan pelantikan badan berkanun tidak terbabit dalam rasuah. Dalam satu kenyataan, Perdana Menteri berkata pengisytiharan aset untuk anggota pentadbiran dan ahli parlimen itu akan dikot kuasa semula dan format terbaru akan dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada masa akan terdekat. Perlembagaan Persekutuan mentakdirkan ahli parlimen sebagai menteri, timbalan menteri serta setiausaha parlimen dan ahli politik dan politik mereka. Keputusan untuk kuasa semula pengisytiharan aset dibuat dalam jawatan kuasa kabinet mengenai tata kelola nasional hari ini. Kali terakhir pengisytiharan aset oleh ahli parlimen dan menteri didedahkan kepada umum adalah semasa pentadbiran Pakatan Harapan yang pertama. Okey, Anwar Ibrahim ketika itu mengisytiharkan aset bersih sebanyak 11.18 juta ringgit. Baik. Now, kenapa pengisytiharan aset ini penting dan apa kaitan dengan padu, tuan-tuan? Nah, bila sekarang ini, sebelum ini orang mempertikaikan pengisytiharan aset. Sekarang ini dengan diwartakan kalau sekiranya ada rang undang-undang
Tidak dapat tidak, menteri, timbalan menteri dan juga dia punya pegawai-pegawai pentadbiran dia hendaklah mengumumkan aset. Kenapa? Paling penting untuk kita lihat bagaimana dia masuk dalam kerajaan dan hujung setelah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kalau dia jadi menteri, adakah terdapat perubahan status kekayaannya? Of course, keuangan akan berubah. Contohnya saya lah gaji 1,500 sekarang. Contoh. Saya tiba-tiba esok naik jadi menteri. Contoh. Of course, pendapatan saya daripada 1,500 akan naik jadi 70,000. Sebab gaji menteri dengan ahli parlimen 70,000. Contoh. Saya pun tak pasti berapa. Jadi daripada segi pendapatan saya meningkat. Aset. Dia berbeza. Aset saya, adakah aset saya meningkat? Kalau diikutkan pendapatan saya 1,500, aset saya tak meningkat. Contoh, kan? Aset saya tak meningkat sebab saya tak membeli sebarang aset. Wang tersebut saya gunakan untuk saya guna untuk bantu rakyat dan sebagainya, saya guna untuk perbelanjaan saya, maka saya tak beli aset. Mungkin saya beli satu kereta. Jadi setelah 5 tahun kita teliti, daripada tahun pertama dia naik jadi menteri, tahun kelima dia telah membeli satu kereta Proton Exora, kemudian dia telah membeli sebuah rumah apartmen bernilai atau kondo bernilai 400,000 contoh. Maka sepanjang 5 tahun pertambahannya adalah 2 aset. Logik. Beza kalau tiba-tiba tahun pertama dia declare dia tak ada apa. Macam saya tadilah. Tahun kelima dia sudah ada rumah bernilai 3.5 juta ringgit, 15 kereta mewah, 10 kereta tak mewah, aset di luar negara, kemudian dia juga mempunyai kapal-kapal mewah. 5 tahun jadi menteri, tiba-tiba boleh naik macam tu dalam keadaan mendadak? Satu persoalan. Jadi di situ SPRM boleh masuk. Boleh tak dia sembunyikan pembelian aset tersebut? Contohnya, dia tak beli atas nama dia. Dia beli atas nama anak dia, isteri kedua dia, isteri ketiga dia, isteri keempat dia. Boleh ke? Jawapannya, itulah format baru yang berkemungkinan akan melihat aspek tersebut. Kan? Akan melihat. Kita tak tahu. Kan? Kita kena tunggu apakah pengisytiharan tersebut boleh atau tidak dilakukan dan adakah dia akan extend kepada ahli keluarga juga. Itu antara perkara yang baru yang kita mungkin tengok. Baik, habis kat situ. Now, kita cerita politik. Yang ni kita cerita politik, tuan-tuan. Timbul isu bahawa dah nak dibawa. Alright guys, itu dia pencerahan padu daripada Brother Iswadi apa yang berlaku di negeri Kelantan. Ya, hari ini rakyat Kelantan yang terlibat, ya, rumah mereka dirobohkan, ya, begitu kesal, ya, dengan tindakan daripada pihak kerajaan hari ini, kerajaan Kelantan, ya, bukan kerajaan perpaduan, yaitu kerajaan PAS di negeri Kelantan, yang dilihat berdiam diri, ya, langsung tidak memberikan kenyataan dan sebagainya untuk membantu mereka-mereka yang menjadi korban mangsah kepada rumah mereka diruntuhkan. Yang mengejutkan seperti yang dikatakan, mereka diberi pampasan 1,000 lalu dinaikkan kepada 1,500. Adakah itu jumlah yang mencukupi sahabat-sahabat semua, ya, untuk mereka menanggung, ya, kerugian, ya, untuk mencari tempat tinggal yang baru dan sebagainya. Jadi jelas sahabat semua, ini adalah satu tindakan yang amat-amat memalukan. Namanya kononnya kerajaan Islam, kerajaan PAS, tapi apa yang mereka lakukan ini adalah satu perkara yang tidak boleh diterima akal, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.